Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, tersambung hukum mengimani keberadaan jin. Dulu saya minta maaf ada lewat sikit tadi, ada kerja sikit. Jadi alhamdulillah dapat juga sampai sebelum 8 ni semayang. InsyaAllah kita sambung hukum mengimani keberadaan jin. Iman ni percaya, bukan iman macam kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan Rasul tu. Iman ni dalam maksudnya percaya kewujudan jin ni. Apa hukumnya? Percaya pada kewujudan jin. Jika ada yang bertanya apa hukum mengimani dan mengakui keberadaan jin, apakah berdosa orang yang mengingkari kewujudannya? Apa hukumnya orang tak percaya? Jawabnya, kitabullah dan sunnah dan juga ijma' telah menjelaskan keberadaan mereka sebagaimana nanti akan dipaparkan. Oleh kerana itu tidak boleh bagi seorang manusia mengingkari keberadaan mereka. Hal ini sampai membuat sejumlah ulama' berkata, kafirlah orang yang mengingkari keberadaan mereka, yakni jin. Siapa orang Islam tak percaya jin, kafir. Pasal jin Allah sebut. Jin banyak ada dalam Quran. Minal jinnati wan nas, jinni wal ins. Surah jin. Surah jin tak tahu berapa banyak perkataan jin ada. Surah Al-A'raf, surah Al-Kahfi, macam-macam surah. Qul a'udzu birabbin nas tu pun ada. Minal jinnati wan nas. Nak buang tak boleh buang. Tak boleh buang. Bila tak boleh buang, sama dengan malaikat kita percaya, maka wajib percaya jin. Jadi ada aliran agama yang tak percaya jin. Jadi dia tak percaya Allah Ta'ala juga, malaikat, hari kiamat, azab kubur, roh dan sebagainya. Ini liberal yang melampau. Dia kata tak nampak. Tak nampak, tak ada lah kata dia. Tunggu nampak dulu. Tunggu nampak. Tanya dia balik. Kita tampar dia. Kita cakap dia sakit tak sakit? Sakit. Marah tak? Marah. Tunjuk aku marah tu kat mana? Muah. Tak nampak. Doktor X-ray pun tak nampak marah tu kat mana. Ada macam bengkak ke jantung dia? Tak ada. Wujud marah, sedih, sayang, rindu kat mana? Kat badan kita kat mana dia duduk? Jadi tak boleh cakap benda tu tak nampak, tak ada. Memang tak nampak lah. Rindu kat mana bubuh? Rindu cucu kat mana? Doktor X-ray tengok awak tak rindu pun, mana doktor nampak? Memang saya tak nampak lah. Tengok ada urat rindu bengkak ke? Tak ada. Tak ada. Sakit hati, resah, sayang, tu semua ada pada roh. Roh pun tak nampak. Maka jin serupa itu juga, wajib mengimaninya. Dalam kitab Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal karya Ibn Hazm disebutkan seluruh kaum muslimin bersepakat atas hal itu, iaitu atas keberadaan jin dan bahawa mereka adalah salah satu makhluk Allah. Bahkan juga disepakati oleh kaum Nasrani, yakni Kristian, Majusi, penyembah api, dan majoriti ulama orang-orang Yahudi. Selain siapa yang mengingkari keberadaan jin atau berusaha memberikan tafsiran yang tidak memasukkan mereka dari makna zahir ini, maka dia kafir dan musyrik, dan darah serta hartanya menjadi halal. Ni tak boleh dia boleh kafir kalau dia tak percaya jin. Syekhul Islam, tidak ada seorang pun dari kelompok-kelompok kaum muslimin yang memiliki pendapat berbeza tentang keberadaan jin dan bahawa Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada mereka. Nabi Muhammad ni Nabi kepada jin juga, Nabi Muhammad kita, dan dia pakai syariat yang ada pada Muhammad SAW. Nanti kita bincang. Bahkan ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, mengakui keberadaan mereka sama dengan keyakinan orang Islam. Oleh yang demikian, ada di antara mereka yang mengingkari hal itu, sama seperti adanya kelompok dari kaum muslimin yang mengingkarinya. Jadi aliran-aliran yang saya cakap tadi, modernis apa semua, dia memang tak percayalah. Baik, itu hukum. Sekarang kita masuk sifat-sifat jin.
Dia punya karakter jin. Bagi pemerhati dunia jin yang begitu besar, dia tidak mungkin mengetahui tentang mereka secara baik kecuali setelah mempelajari sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam kitabullah dan sunnah yang sahih. Dia cakap apa? Jin ni benda gaib, tak ada siapa boleh tahu. Dan jangan pandai-pandai nak buat tahu. Macam malaikat lah contoh, kalau Nabi tak cerita, Allah tak cerita, kita pun tak tahu. Rupa dia ramai mana, sayap ada 1, 2, 3 sampai 600 malaikat. Malaikat bersayap, malaikat tidak laki dan tidak perempuan, malaikat tak makan, tak minum, tak tidur, tidak berjantina. Tidak berjantina. Macam mana nak tahu benda ni? Bukan pakcik kawan kita cakap, tak boleh. Bukan mimpi seseorang, tak boleh. Bila benda gaib, mesti Allah dengan Rasul cakap. Apa lagi? Syurga, neraka, dosa, pahala, kiamat, roh, kubur, azab kubur, barzah. Benda yang tak nampak ni, tak ada siapa boleh cerita. Tak ada siapa boleh cerita. Kalau orang tu cerita juga, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jin, you don't main-main. Pasal dia sama dengan malaikat, dia sama dengan hari kiamat. Tak usah sembang. Melainkan yang Allah dan Rasul dah cakap, bolehlah kita cerita. Kita cerita pasal neraka ditarik oleh 70,000 malaikat. Malaikat Malik jaga neraka, pasal Nabi dengan Allah cakap. Bukan kita duduk tepi sembang, ada pakcik tua isap rokok gudang garam 3 batang, dia cakap macam tu. Kita tak pakai kata-kata tu. Bukan orang accident jatuh longkang, bangun-bangun cakap, oi malaikat ada 15 mata. Kita tak pakai. Mana kau tahu? Aku nampak. Engkau nampak pun tak boleh pakai. Pasal orang lain pun nanti cakap dia nampak, orang ni pun cakap dia nampak, orang ni pun habislah. Jadi nak kuncinya, perkara gaib ingat dalam kepala ni tauhid, akidah. Benda gaib Allah dengan Rasul je tahu. Habis cerita. Selamat tuan-tuan. Cerita pasal Allah, cerita pasal apa ni, kiamat, apa dosa, pahala, jangan ada orang pandai-pandai nak cerita. Melainkan dia bawa dalam Quran Tuhan cakap macam ni. Tuhan cakap okey, Allah cakap okey. Nabi SAW pernah cakap macam ni. Tok bomoh tepi rumah aku cakap macam ni. Itu tak payah. Itu tah betul, tah idak. Jadi oleh kerana itu perlu dibahas tentang sifat mereka secara jelas. Dalam hal ini saya akan menjelaskannya dalam poin berikut. Yang pertama, mereka dicipta daripada api. Api base penciptaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Al-Hijr ayat 27. Allah cakap bahawa kita boleh percaya. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Sebelum Adam. Dari api yang sangat panas. Jadi dekat sini ada 3 poin. 1, Allah cipta jin. Nombor 2, sebelum Adam. Senior. Kita punya senior. Dan daripada api. Yang keempat, api yang sangat panas. Bukan api biasa, api yang sangat panas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Ar-Rahman ayat 15. Ni tengok ni. Ayat-ayat ni banyak nak buang kat mana jin ni. Dia ada. Dan kenapa Tuhan cerita? Pasal mesti nak suruh kita mengaji. Kenapa nak kita mengaji? Pasal dia boleh jadi musuh kita dan kita kena tahu. Jadi dia jadi daripada api yang tak menyala. Apa ni? Api yang tak berasap. Api kalau ada asap, selalunya dia tak berapa panas. Kalau kita bakar jelaga ke apa ke tu, dia bukan panas sangat. Api yang merah yang banyak berasap tu. Tapi kalau api dapur ni biru tu, tu jangan main. Macam tu. Kalau lighter pun, lighter yang ada laser tu, dia tak berasap. Dia tak berasap. Api yang tak berasap, api welding ke apa kan, semua panas. Dan api yang diciptakan untuk dijadikan jin ialah api yang sangat panas. Api ada 2 jenis, yang sangat panas. Okey. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud wa Ar-Riq, dari kitab sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi SAW bersabda, para malaikat dicipta dari cahaya
jin-jin dicipta dari nyala api tanpa asap, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Jadi ini hadis Nabi SAW. Aisyah cerita apa? Malaikat dicipta daripada cahaya, jin daripada api, dan manusia daripada apa yang kita dah tahu, tanah. Cahaya, api, tanah. Okey. Kedua, mereka lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Tu tadi dah cerita tapi ni detail. Ketika mentafsirkan firman walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak di kalangan jin dan manusia. Al-A'raf ayat 79. Maknanya depa pun masuk neraka juga. Depa pun masuk neraka juga. Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani berkata penyebutan jin didahulukan kerana mereka lebih dikenal. Ya, ini dia lebih, satu dia lebih banyak jumlahnya dan lagi dahulu dicipta. Kita tengok tuan-tuan dalam Quran, kalau bertembung ayat jin dengan manusia, mesti Allah sebut jin dulu. Jin dan manusia, tidak aku ciptakan jin dan manusia, jin dan manusia. Kenapa? Ulama bincang kenapa Allah sebut jin dulu. Pasal satu, dia dulu dijadi daripada kita. Nombor dua, dia lagi banyak daripada kita. Ada lagi banyak daripada, lagi ramai daripada kita. Ketiga, mereka makan dan minum. Dia ada maple juga. Kena roti canai ke apa, dia lebih kurang kaki ngetih kat rupanya. Dalilnya ialah hadis sahih yang terdapat di dalam Sahih Muslim, kitab Asy-Syirbah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum, hendaklah dia minum dengan tangan kanannya, sebab syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Okey, ni hadis tentang makan dan minum. Jadi jin bangsa yang makan dan minum. Dia makan dan minum. Dia tak macam malaikat, dia macam kita. Apabila salah seorang antara kita ni makan dengan tangan kiri, maka akan bersertalah mereka pun makan sama. Sebab tu Nabi cakap makan tangan kanan. Sebahagian besar ulama kata makan tangan kanan wajib, bukan sunat muakkad. Pasal kalau benda tu syaitan buat, kalau kita tiru, dia jadi haram. Maknanya berselisih. Apa ni? Perbuatan kalau menyelisihi syaitan, benda tu jadi hukum wajib. Maka berdosa makan tangan kiri, bukan makruh. Ini pendapat ulama yang kuat. Sebab tu ajar anak cucu, dia kidal ke, dia nak main gitar tangan kiri ke, dia nak buat apa pun lantak pergi, tapi tang makan suap tangan kanan. Satu, pasal hukum. Hukum dia bukan makruh, hukum dia boleh jadi haram. Nombor dua, syaitan akan berserta mengurangkan keberkatan pada makanan itu. Pasal Nabi SAW dalam hadis, Nabi pernah ada budak nak cekau makanan, cekau tau, nak capai makanan. Nabi sempat pegang, Nabi cakap baca bismillah, makan tangan kanan, aukamakol. Pasal Nabi cakap tadi tangan kau berserta dengan tangan syaitan, dia join. Ustaz, saya makan burger ni mentega darah tangan kiri, elok je masuk dalam perut saya, syaitan tak makan pun. Inilah masalah dia, yang geng liberal ni. Memang syaitan tak nampak zahirnya makan, tapi di sini kebersamaan dia dengan kita ialah mengurangkan keberkatan yang ada pada makanan tu. Makanan tu elok manfaat dia banyak jadi sikit. Makanan tu boleh cepat kenyang jadi lambat kenyang. Makanan itu tak membuahkan hasil dalam bentuk ibadat kepada kita. Itu maksudnya. Itu baik. Jadi hukum makan tangan kanan adalah wajib. Minum pun sama. Masalahnya, elok-elok tuang air tu. Berhenti sekejap. Sebenarnya memang cadang nak minum tadi. Nak tunjuk example terus. Baik. Dalam video, tuan-tuan yang tengok dalam video, saya akan pegang ni nampak macam tangan kiri pasal dia reflect kamera belakang. Tapi tuan-tuan kat sini nampak tangan kanan lah. Orang biasa makan kenduri, tangan dia dah penuh dengan nasi tomato, nasi minyak dengan kuah
ayam masak merah tangan. Jadi dia nak minum, itu yang jadi tangan kiri tu. Pasal dia takut nanti orang catering tu kena cuci. Jadi banyaknya salah orang, apabila dia minum masa kenduri, dia minum tangan kiri macam tu. Lepas tu dia buat macam mana? Dia buat macam ni lah. Ini jangan tipu Tuhan. Tipu budak kecil pun tak boleh. Tak lepas syarat ni. Ini menipu namanya. Kata ulama, nak tahu lepas tak lepas tangan kanan tu, kalau anda lepaskan tangan kiri, benda tu tak jatuh. Kalau nak pun tampung, biar dia jadi macam ni. Ataupun kedua-dua tangan kepit minum. Habis tu kena jugalah ustaz, pegang je lah. Apa dah masalahnya? Sebab itu Nabi SAW cakap apa? Bila makan, jilat jari tu sunnah. Alah ustaz, buruk pula perangai. Lagi-lagi perempuan, takkan makan sehingga menjilat jari. Mak Saleh tu dah bagi slogan dah, finger licking good. Makan sehingga menjilat jari. Mereka lagi tahu sunnah. Memang kena jilat jari. Kalau boleh dalam pinggan ni pun dia ambil, jilat macam tu, licin. Bagi orang senang nak cuci. Bukan tinggalkan jadi macam nasi kerak tu kat situ. Jadi dia tak nak jilat, rasa macam geli, dia tak tahu tu sunnah Nabi. Lap pun tak mau, jadi minum tangan kiri. Jadi dosa tak pasal-pasal. Dosa tak pasal-pasal. Berapa orang buat? Ramai orang buat. Majoriti orang buat. Lepas tu dia nipu lah macam ni. Tak ada. Tu bohong. Tangan kudung tak apalah. Tangan ada, pegang je. Atau pegang dua-dua macam ni. Macam tu. Minum bersama. Ustaz, makan chicken chop, pisau tangan kanan, garpu tangan kiri. Takkan pisau tu nak pegang tangan kiri pasal kita nak potong. Lamb chop, kadang-kadang lamb tu pun terbang. Pasal lihat semacam potong, garpu cucuk tangan kiri, suap tangan apa? Tangan kiri lah, itulah jadi masalah. Nak buat macam mana? Satu, potonglah tangan kiri. Tak pandai, tak apa, takut terbang masuk kat kain orang, potong tangan kanan. Masa nak suap, pakai tangan kiri. Buat tak buat? Tak buat juga. Tak buat juga. Makan mi honsuk, pandai pula semua tangan kanan. Pakai dua tangan dia, sudu dengan garpu dia, tapi kita pandai pula pakai tangan kanan. Bila makan western ni dah macam tak berberhenti dah. Apa pun masukkan mulut dengan tangan kanan. Itu bukan sekadar sunnah, bahkan ulama kata wajib. Ajar dari kecil. Ustaz, cucu saya ni dia boleh tangan kiri je. Tak ada, boleh. Dalam bab makan mesti kan jadi boleh. Bab lain lantaklah. Dia nak menulis tangan kiri ke apa ke, dia tak ada masalah. Okey, itu salah satunya. Dan hadis ni nak cerita apa? Syaitan makan dan syaitan minum. Jin makan dan jin minum. Demikian juga hadis sahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, Kitab At-Taharah, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ni kena dengar betul-betul. Utusan jin datang bertemu Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu beristinja dengan tulang, kotoran najis atau arang. Sebab Allah menyediakan rezeki bagi kami pada benda-benda itu. Maka Nabi SAW pun melarang hal itu. Ada pendapat mengatakan bahawa makanan jin-jin mukmin dari mereka adalah makanan yang disebut nama Allah padanya, dan makanan jin-jin kafir pula adalah makanan yang tak halal, yang tak disembelih menyebut nama Allah padanya. Demikian dinyatakan oleh Imanuddin Al-Amiri di dalam kitabnya Bahjah Al-Mahafil. Okey, kat sini utusan jin datang jumpa Nabi. Salah satu bukti bahawasanya Rasulullah SAW ialah Nabi penutup dan Nabi kepada seluruh makhluk. Kalau ada pasal Nabi SAW ni, ada Nabi lain, kadang-kadang dalam satu era Nabi tu, dia ada banyak Nabi masa tu juga. Contohnya ada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ada Nabi Khidir. Zaman Nabi Musa ada Nabi Harun. Ada Nabi Yusha. Ada Nabi-Nabi, banyak Nabi tu kat situ je, kat kawasan Mesir tu je.
lain tempat. Nabi Ibrahim pun sama. Nabi Ibrahim lahirkan Nabi Ismail. Lepas tu Nabi Ibrahim lahirkan Nabi Ishak. Lepas tu datang cucu dia Nabi Ishak Yakub. Tapi zaman Nabi Muhammad tak ada Nabi sezaman dia. Di mana pelosok bumi ke, baik kat Afrika ke, baik kat China ke, baik kat dalam ceruk mana, kutub utara selatan, tak ada seorang Rasul pun di zaman adanya Rasulullah SAW. Dia penutup dan dia juga bagi Rasul bagi bangsa jin. Sebab tu jin datang mengaji dengan dia. Jin datang mengaji dengan dia. Jin tanya, jumpa Nabi kita, wahai Muhammad, laranglah umatmu istinja. Apa istinja? Istinja ni basuh buang yang besar, buang yang kecil, basuh. Bahasa kita, basuh berak kencing. Dia kadang-kadang kalau kita tak pakai perkataan biasa kita ni, orang susah nak faham. Basuh buang yang besar, basuh buang yang kecil. Itu. Ataupun basuh kemaluan. Istinja. Istinja pakai air paling utama. Tapi kalau tak ada air, pakailah benda-benda kesat. Macam kita mengaji fiqah tu. Tisu ke, daun kering ke, apa ke, kayu ke, apa ke, calitlah. Bersihkanlah dalam 3 permukaan dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak ada air, pasal kena juga bersuci, menyucikan najis. Takkan nak biar macam tu pakai seluar, pakai baju kurung. Temporary, buatlah macam tu. Nanti dah jumpa air kat rumah, pergilah basuh. Tetapi jin cakap, jangan bagi umat kau pakai 3 benda ni. 1, tulang-tulang. Tulang-tulang. Tak tahulah tulang-tulang, orang jumpa tulang ayam, orang tak lah buat perangai. Mungkin tulang yang besar-besar ni lah kan. Tulang yang besar lembu ke apa ke. Jadi orang tengok dah kering, macam nak pakai ni lah untuk buat basuh berak kencing. Jangan buat pasal. Dan jangan juga pakai najis-najis. Itu kita tak pakai lah. Tapi manalah tahu kot lembu berak jadi macam batu. Kita pun ambil berkeping-keping tu, kita pun duk basuh air besar, air kecil kita, punggung dan kemaluan kita. Maka kat situ 2 hukum. Najis tak boleh sucikan najis. 1 dah salah dah. Nombor 2, itu jin marah. Jin tak bagi. Kerana apa nanti saya cerita. Dan arang. Dalam riwayat ni dia kata arang. Sebab apa jin cakap? Sebab Allah menyediakan rezeki bagi kami pada benda-benda itu. Yang jumpa ni jin kafir ke jin Islam? Takkan jin kafir cakap macam ni. Jin ada yang Islam, ada yang soleh, ada yang bertakwa, ada yang masuk neraka, ada yang kufur. Macam kita, sama sebiji macam kita. Sama. Ada yang ngaji Quran ni, ada yang dekat kuliah ni. Wallahu alam, mungkin kat perempuan pun sebelah ramai. Belakang tu pun ada kot, luar pun ada kot. Tak apa. Sebab di bumi ni dah didiami mereka. Kita ni kan penciptaan kemudian daripada dia. Kalau Allah Ta'ala pun Nabi cakap, kita ni dah dicipta kemudian, dia dah cipta dulu. Nak buat macam mana? Pokok rambutan tu pun silap-silap dah ada dulu. Nabi Adam datang kemudian. Sebab tu Nabi Adam diturunkan ke bumi, semua makanan dah ada. Ikan dah ada, laut dah ada, pokok dah ada. Ayam pun mungkin dah ada, makanan dah ada. Binatang dah cipta dulu dah. Jadi nak buat macam mana kita share hidup ni? Jadi jin pun tanya, cakap dengan Nabi macam tu, ya Rasulullah, wahai Muhammad, dia kata, okey, boleh jadi ni jin Islam. Kerana dia cakap apa? Allah menyediakan rezeki bagi kami pada benda-benda itu. Maka Nabi pun melarang hal itu. Jadi hukum dalam fiqh, termasuk dalam kitab mazhab Syafi'i kita, larangan beristinja dengan tulang dan najis-najis binatang. Okey, Ustaz, dia makan tai ke? Dia makan tulang ke? Dia tak makan tulang tu. Di alam dia, Allah akan balutkan semula. Macam contohnya ayam, tulang ayam. Tulang ayam tu akan jadi ayam. Kita nampak tulang. Bukan dia ambil tulang dalam KFC kita, dalam tong sampah tu terbang, dia ambil, dia kunyah atas pokok. Kalau dia buat macam tu, lama dah kita pengsan. Asal tulang terbang je. Dia kerok-kerak kat dapur tu. Jenuh lah.
Ingatkan si tumpuk, rupanya terkangkang atas tu. Pengsan kita. Zahirnya tu tulang. Secara gaibnya dia akan tumbuh isi dan daging, dia jadi binatang di alam dia. Najis-najis binatang kita akan tumbuh menjadi haiwan ternakan di kaum dia, macam tu. Maka najis-najis kambing ini akan tumbuh menjadi kambing juga. Jadi kalau kita ambil tahi-tahi binatang ni buh kat kita punya punggung, seolah-olah kita ambil kepala lembu, dia buh kat punggung kita. Dia sebelum dia marah, dia dah cakap dah kat Nabi. Hari ni orang tak mengaji agama, tak tahu fiqah, pilah buat benda tu. Balik-balik bengkak. Apa yang bengkak? Tut. Tak boleh sebut lah. Tu bengkak. Buang air besar salah, tiba-tiba buasi. Mana tahu. Kita cek balik lah. Ada lagi panjang cerita. Larangan kencing kat lubang-lubang. Banyak lagi. Tu kena mengaji lah. Ni tengok lubang. Oh, dia punya budak-budak lah. Pancut ngam-ngam dalam lubang tu. 2 boleh jadi. Kalau ular tu ular keluar macam mana? Ada kokaknya hamnya tu. Jadi tak boleh lah. Dia ada adab dalam Islam ni. Antaranya kita masuk kat sini tulang dan tahi binatang. Sebab itu kalau kita dengar cerita jin sorok orang, jin nyorok orang, kita tengok budak tu bukan jauh mana pun. Seminggu cari belakang dapur je. Tak jumpa-jumpa, beribu kali dah pusing situ. Tengok dia makan apa. Ada cerita dia macam makan benda kotor lah apalah. Dia tak makan benda tu. Di alam tu dia jadi lain. Dia jadilah macam KFC ke apa. Tapi dah kita nampak dia zahir kat sini, nampaklah dia pegang benda kotor macam tu lah. Jadi janganlah pergi operate pula perut dia. Doktor, saya pegang dia 3 hari ni. Doktor cek tak ada apa. Silat-silat gemuk lagi badan dia. Di alam itu dia tak jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu. Cuma ulama bahas, kalau jin Islam dia akan makan ataupun dia akan dekat-dekat dengan sumber makanan ni tempat orang Islam juga, yang binatang ni disembelih atas nama Allah. Jadi kalau kat Selayang ni, kalau kat sini dia jin Islam lah. Dia buat tarawih apa semua, lepas kita makan tu benda tu jadilah macam lain macam, dia pula makan macam tu, more ke apa macam tu lah. Dia akan dia nak pergi tempat orang kafir, pasal jin kafir akan makan makanan yang haram. Samalah kita kat dunia ni. Bila kita nak pergi makan, kita akan cari tempat yang halal, tempat orang Islam yang sediakan. Samalah mereka juga. Jadi dia akan ada kat kita, kadang-kadang kat belakang rumah kita, wallahualam. Kalau dia mengganggu, baru bersifat syaitan. Kalau dia tak ganggu, lantak pi dia. Tak pi dia. Susah kadang-kadang tuan-tuan. Jin dia macam spesies. Kadang orang cakap, ustaz, kadang-kadang ada bunyi kat dapur, kadang-kadang apa. Memang semua rumah lah boleh jadi macam tu. Di Madinah dulu, Nabi siap pesan kat sahabat dia, masa era Islam tengah berkembang. Dia cakap kat sahabat dia, di Madinah ini ramai jin yang datang mengaji agama juga. Kadang-kadang dia menumpang rumah kalian. Maka kalau kamu bertemu dengan ular dalam rumah, jangan pukul dia terus, suruh dia keluar. Kalau 3 hari tuan-tuan, kita pula kena duduk luar. Nabi cakap 3 hari bagi warning. Kalau dia tak keluar, baru bunuh tu syaitan. Nampak jin ni, jin Islam ke jin tak Islam ke, rupa dia sama je. Dia jadi ular juga. Tak adalah jin Islam dia jadi arnab pula. Comel kau ni jin Islam kot, tak ada. Dia jadi ular juga. Sebab tu Nabi cakap pesan 3 kali. Kalau dia tak keluar, baru confirm dia syaitan, baru bunuhlah dia, sungguhnya dia syaitan. Tapi benda ni laku sah masa kat Madinah. Pasal Nabi cakap di Madinah ini ketika itu. Sekarang ni kalau ular masuk, pergi panggil Jepam ke apalah, janganlah buat pasal. Tunggu 3 hari, lebam dah tuan-tuan. Tak payah tunggu dah, pergi telefon je. Itu cerita kat Madinah. Nak cerita jin Islam ni dia numpang-numpang lah rumah orang Islam juga. Hari ni mungkin dia ada travel, tak tahu daripada mana kan. Ngantuk ke daripada Kedah nak pergi Johor singgah Selayang. Tengok mana aku nak duduk. Rumah haji ni okey kat ni, rumah Islam ni.
ada Quran apa semua, duduk kejap. Malam-malam cucu dia nangis pula kat dapur. Dia pun bawa cucu juga. Kita pun Allah, setan dah mari dah ni. Baca Quran ada lagi, baca Quran ada lagi. Dah di Islam nak buat macam mana? Cakap je lah dalam korang. Kalau kau kafir kau keluar. Kalau kau jin Islam tu sebab buat perangai bukan-bukan. Ni aku punya family pun. Pasal jin pernah tegur kawan saya. Yang terbalik pula, jin pula tegur dia. Pasal dia pergi tempat jin. Dekat satu kawasan di Pahang. Tak nak sebut lah pasal saya rakam, benda tu nanti jadi viral. Dalam hutan, kita nak pergi ke satu tempat jauh dalam hutan, kita kena transit dulu. Kadang-kadang tidur, parking di satu tempat untuk sambung esok perjalanan kan. Bila kita parking satu tempat, kita nak pergi tempat tu naik boat. Kita bermalam di chalet tinggal, tak berpenghuni dah. Macam Highland Tower tu lah. Tapi Highland Tower tu dia kondo, ni chalet. Mana ada apa, lampu apa pun tak ada. Nak sambung jalan esok, tapi kita masuklah chalet-chalet tu, pakai air dia ke apa ke, tilam-tilam ada semua, tapi tak ada orang lah. Usang. Memang tempat kalau orang kata jin bertendang lah. Macam tu. Kawan saya seorang ni, dua orang ni memang merapu. Memanglah berani, tapi merapu. Kau semua takut hantu kan? Oi, hantu-hantu sekalian ni, aku kat sini ni, main datang sini. Dia cakap dah lah, tak usah lah bising-bising, pening-pening kau ni. Kita pun tak adalah marah sangat. Perangai dia dah macam tu. Dua orang. Seorang lagi ni dia suka cakap tak berhenti. Dia talkative. Sembang je kerja dia. Cakap kau kuat, meriah aja. Seorang kutuk hantu, seorang sembang tak berhenti. Azan ke apa ni? Tak azan lah kejap. Bila malam, dia ada chalet ni, dia ada kawasan wakaf. Wakaf tu besar, mungkin dia orang buat itu restoran ke apa dulu. Kita orang pun pakat, tak payah buat kemah lah apa, kita duduk je lah kat pangkin ni, okey je. Besar lah, ada separuh ni kot. Dan papan, macam rumah kampung lama. Duduk kat sini, bising juga. Tok imamnya saya lah. Saya jadi imam, siapa? Bising budak-budak wengong, gelak. Dia yang bising tadi tu, yang bising punya mulut cabui tadi tu, dia datang jumpa saya, muka dia jadi putih lah, pucat lesi. Cakap dia, apa hang kau ni? Macam mana aku nak cakap lah? Cakap je lah. Tadi ada satu makcik tua bongkok datang, dia bising kat aku lah. Dia cakap, korang tolong diam boleh tak? Pasal bukan korang je duduk kat sini, kami dan anak-anak aku pun nak duduk sini juga. Tolong diam sikit. Dia baru cakap macam tu je. Makcik tu lah. Dalam hutan kau-kau punya hutan tu, boleh ada satu makcik datang. Dan muka dia jadi biru, kelabu tak, putih kejap kuning. Padan lah muka. Itu nampak. Kadang-kadang dia menginap, dia kacau rumah kita. Kita pun maki je lah macam tu. Tegur lah. Kadang-kadang kita pergi tempat dia, kita pula kena tegur macam tu. Itu okey lah dia datang macam makcik. Kalau dia cabut kepala dia datang, tak semua pun cabut. Dia boleh buat macam tu. Kita cakap itu makcik baik lah. Dia tegur pun elok-elok je. Yang satu lagi yang cakap tak berhenti ni, daripada siang sampai malam ni pun muka dia gelap sikit. Muka pun jadi putih juga. Engkau kalau dia dengar ni pun dia tahulah saya peli dia tu. Engkau ni apa hal ni? Kau pula, kau dengar tak? Mana aku dah dengar? Dia cakap kat semua, kau dengar tak? Ada orang jauh panggil nama aku ni. Rupanya ada satu perempuan duk panggil dia tak habis-habis. Nama dia contohnya lah Syamsul kata saya tak nak pakai nama sebenar lah. Syamsul. Dia seorang je dengar. Jadi rimas dia. Weh, kau tak dengar ke? Tak ada. Apa dah nama muka juga. Tu seorang nak kahwin dengan dia. Seorang makcik dah marah dia. Tu pengalaman tuan-tuan. Tapi jika dia nak buat sesuatu yang mengerikan, jadi ular ke jadi apa, dia boleh buat. Salah kembali kita juga. Cuma bila di rumah kita ni, kadang-kadang yang ganggu boleh jadi setan, kadang-kadang jin-jin juga. Jin-jin ni kadang-kadang jin Islam jaranglah ganggu. Tak ada pasal dia nak buat masalah. Dia pun tahu batas dia.
dan apa Nabi guideline macam mana, dia tak kacau lah. Yang kacau ni selalunya jin-jin kafir lah. Kalau terbunyi ke apa ke, kalau dia tak mengganggu hidup kita, yalah, dah apalah. Tapi tengoklah juga, takut orang pula masuk. Janganlah biar je pula ustaz gemuk tu cakap biar apa je lagi kan, tahu-tahu penyamun habis. Tak boleh juga, pasal kita lagi takut orang daripada hantu ni. Apa hantu dia boleh, habis-habis dia pakailah dapur tu, tak tahu pun, tak nampak pun. Macam tu je lah. Cerita pasal jin banyak. Lain kali kita cerita, tu satu cerita je lah. Jin kacau orang masuk rumah, sewa rumah tu jadi murah. Pasal jin marah orang yang datang sewa tempat tu. Macam-macam, saya pun pernah kena situasi macam tu. Pergi rumah ni, halau hantu, datang balik, halau hantar balik, lalah orang tu yang hantu. Rupanya orang yang saya bermuamalat, berkomunikasi tu yang perangai hantu. Patutlah jin kacau macam-macam. Macam-macam, kadang tak baik-baik. Apa masalah kau ni? Rupanya dia yang hantu macam tu. Ni, kalau istinja ni, katalah dia tak mengaji agama, dia ambil tulang tak apa-apa, dia tenyih kat punggung dia. Malam kena ganggu, jin Islam ganggu kata. Penat tau. Penat nak settlekan problem ni. Sekejap lagi jin tu pun tahu, ustaz takkan tak tahu. Memang aku tahu, dia tak tahu. Sekarang ni dia tak tahu. Sebab itu pernah dulu banyak kes pembunuhan. Ada orang katuk ular, ular mati, jin colik dia bawa bicara. Mahkamah kat tuan-tuan, kadang-kadang tak ada dayuan juga. Jin tangkap dia, bawa bicara dekat high court jin. High court jin, jangan main-main. Nasib tu, syukur kes tu jin Islam yang handle. Jadi mahkamah mungkin mahkamah syariah lah. Kawan ni ular dah datang kat dia, dia ketuk ular tu. Mungkin kat dalam rumah lah macam tu. Bukan dia salah pun, dia memang dia buat macam tu. Lalas sekali tersilap tu jin. Dan barangkali jin Islam pasal bicara-bicara, ada peguam cara dia masa kat situ lah. Mengatakan budak ni, orang ni, dia tak tahu engkau ni jin, kerana ular adalah musuh manusia. Ular ni musuh manusia. Jadi ditanya balik, masa kau kena katuk tu, engkau jadi apa? Aku jadi ular. Jadi ular masalah lah, pasal manusia dengan ular ni dia musuh. Dia tak tahu. Jadi bicara-bicara lepas kat dia. Kalau tak, habis tak tahu jadi apa. Banyak cerita. Dia colik sahabat Nabi tengah semayang, balik semayang isyak 3 orang, tinggal 2 orang ada. Seorang lebuh, 4 tahun baru jumpa. Nak tahu cerita tu kena mengaji lama sikit lah. Hari ni nak perhabis semua, nanti tak datang lagi hari lain. Baik, itu salah satunya. Dia ada makanan dia, dia ada juga menompang sisa-sisa makanan kita, terutamanya tulang-tulang dan najis-najis haiwan tu, dia akan jadi makanan dia, sumber makanan dia lah. Lepas tu orang mula nak tanam lah, takut anjing gonggong lah, tak ada masalah, tanam tak tanam tu pandai lah dia, jangan kita fikir dia pula. Makcik buat apa susun tulang ni? Kesian jin Islam makan kotor dalam plastik tu. Makcik boh dalam pinggan, boh lah depan ni, kang lain yang datang, biar awak pula datang. Tak usah buat macam tu, dia pun tahu kerja dia. Yang kita nampak tak sama. Dalam plastik sampah tu kita nak tengok hina, di alam dia tu bukan mungkin plastik sampah macam tu lah. Alam lain, satu tempat ni buruk kat kita, masuk alam dia mungkin istana macam tu. Wallahualam. Tak boleh pakai kita punya sistem sangat. Ikut je cakap Nabi. Nabi cakap jangan pakai, sudah. Jangan pakai, sudah. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud wa Ar-Riq, dari kitab sahihnya. Ni bukan ni, dia dah baca tadi, silap. Ketika menganggapi riwayat yang disebutkan dalam As-Sunnah bahawa makanan jin adalah tulang dan kotoran tinja, sedangkan minuman mereka adalah jadaf, buih, Ibn Abdul Bar berkata keterangan seperti ini tidak dapat diketahui dengan akal. Ada yang kata buih-buih itu minuman dia pula, tapi ini tak ada sumber yang kuat lah. Jadi kita takat makanan tu, kita tahu takat tu. Jangan kita goreng-goreng pula. Halia dia makan pula dah tambah-tambah pula dah.
Nabi cerita takat tu saja. 4, mereka saling menikah dan melakukan hubungan badan serta memiliki keturunan. Jin menikah, dia ada tok kadi dia ada tok wali dia, dia pun menikah dengan pasangan yang lain, dan beranak pinak dan ada keturunan jin. Allah Ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min dunih. Surah Al-Kahfi ayat 50. Pantaskah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Pantaskah ataupun sanggupkah kalian menjadikan dia dan keturunan dia, iblis? Maknanya keturunan ni datang dengan keluarga, iaitu suami dan isteri. Keturunan takkan wujud dalam perkataan Quran ni melainkan dia ada beranak. Macam kita keturunan Adam, tak wujud kita melainkan ada perkahwinan antara Adam dan Hawa. Tak akan wujud keturunan tanpa perkahwinan dan adanya beranak pinak, macam tu. Bila Allah Ta'ala sebut nak ke ambil iblis ni dan keturunan ni jadi pemimpin, nampak? Selain aku kata Allah Ta'ala. Maknanya dia jin berketurunan. Memanglah ayat ni tuju pada iblis, tapi iblis tu bangsa jin, maka jin kahwin. Ustaz, antaran berapa? Janganlah tanya, tak tahu tu dia punya hal lah. Tapi kita nak cerita dia kahwin. Apa hukum kahwin dengan jin? Jumhur ulama cakap tak sah, haram. Ada sebahagian ulama kata boleh, ada sebahagian kata makruh, macam tu. Boleh tak boleh ni bincang dia sangat banyak, panjang. Tapi lebih cenderung kata tak boleh, pasal dari sudut sekufunya tak sama. Maka susah kita bangsa lain kita kahwin. Contohlah, menantu tak nampak, anak perempuan kata, ni dia sebelah ni apa, tak ada apa pun. Tahu-tahu mengandung. Nurse nak buh surat beranak pun tak tahu siapa, bapak tak ada. Jadi wali macam mana, harta faraid macam mana ni? Lagi satu, Islam tak Islam macam mana nak kenal? Kat sini kita ada angkat sumpah lah, ada isytihar bujang lah, test HIV semua tu, nak clearkan dia ni dah kahwin ke belum. Jin nak tengok macam mana ni. Alih-alih esok cucu boleh terbang pula, masuk sekolah cucu boleh tanggal kepala tak tepi pula. Pening lah tuan-tuan. Sebab itu dalam masalah sukufu ni ulama cakap dia bukan sejenis kita. Ada dalil-dalilnya. Tiada masa kita bincang pasal bab hukum kahwin dengan jin ni satu cerita lain. Dia dah suruh semayang dah tu. Lagi 5 minit lah, 9.10 kita berhenti. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, keturunan iblis adalah syaitan-syaitan yang menggoda Bani Adam. Ibn Jarir juga meriwayatkan dengan sanadnya daripada Mujahid tentang makna ayat afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min dunih. Ayat tadi, dia Mujahid berkata keturunannya tersebut adalah syaitan-syaitan. Iblis ni ada keturunan. Keturunan iblis semua syaitan belaka. Dia jarang ataupun tak ada yang jadi jin Islam. Dia ikut atuk dia, perangai atuk dia. Tapi jin lain ada yang Islam. Yang tak mati iblis ekor ni je. Dia yang minta postpone. Dia cakap aku engkau dengan Tuhan. Dia bukan cakap kami. Dia tak mewakili jamak, dia tak mewakili jemaah, dia tak mewakili kaum. Dia cakap peribadi dia, aku, engkau, aku. Jadi iblis yang Tuhan bagi tangguh postpone, dia seekor. Tapi keturunan dia, anak cucu dia mati belaka. Apa nak heran, Allah Ta'ala buat Nabi Isa boleh turun nanti hari kiamat. Allah boleh angkat Nabi Idris duduk dalam syurga. Kalau Allah nak panjangkan umur malaikat Jibril, boleh panjang, tak mati-mati. Allah boleh bagi izin kat iblis ekor ni, kau tak mati-mati. Tapi nanti hari kiamat rentap juga, cabut juga nyawa, bicara, masuk neraka jahanam juga. Tapi di dunia ni bagi can, dia sekor je, yang lain matilah. Umur mungkin panjang sikit lah, mungkin dia buah pinggang, tak ada rosak sangat. Jin ni tak tahulah. Umur dia mungkin 200-300, mungkin 1000-2000, itu je lah. Tapi yang jin, yang iblis ni tak mati.
Jadi boleh jin pun gaduh juga, jin Islam dan jin kafir macam kita. Bukan ngam sangat. Gaduh selisih-selisih bau boleh kena juga. Tapi yang duk kat bomoh selalunya jin kafir. Pasal dia nak syirikkan orang. Jin Islam kutuk dan kata, nanti kita baca dalam ni banyak cerita jin Islam mengadu kat Tuhan. Ada laki-laki kalangan manusia minta kau tolong kat laki-laki kalangan jin. Maka bertambah-tambah sombong lagi jin-jin ni dan makan menyusahkan lagi orang tu. Jin Islam mengadu lah. Jin-jin orang Islam, orang manusia ni sibuk minta tolong jin kafir ni. Mereka akan susahkan lagi orang tu dan dia orang akan jadi sombong kat alam dia. Mungkin dia belagak lah, kau tengok aku, orang sembah aku, tengok. Jin Islam cakap, pege dah kau tak ada kerja lain lagi kan. Yalah, dia berhala-berhala tu jin lah tu. Kat mana, kat rumah-rumah ibadat yang puja-puja berhala tu, mungkin jin-jin duduk situ berkepak dia. Tengok tu, ramai ni 200-300 orang sembah aku ni. Oh, jin Islam pun tengok, apa dah perangai kau. Tapi dia cakap lah, dia ngadu kat Tuhan. Kenapa ni laki-laki manusia minta tolong bangsa jin ni? Dia orang ni buat dia orang ni jadi sombong. Memang sombong di alam dia. Pasal dia ada penyembah dia. Ada penyembah dia. Tok-tok bomoh pun pakai juga. Tu je Islam saya cakap, dia tak campur hal ni. Tapi bomoh ni pula, dia ingat dia cerdik. Dia cakap, aku ni guna jin Islam. Tak ada pasal jin Islam nak datang kat kau. Kau bayar gaji berapa? Banyak lagi kerja kawan tu nak buat. Yang nak kacau kau jin kafir, nak syirikkan kau. Jin Islam, baik dia pergi bawa kereta pergi mana-mana kan, nak cucu nak atas sekolah agama, banyak lagi kerja dia. Baik ngaji Quran. Ada nak datang kat bomoh, baik demam orang, selagi orang ni patah kaki, orang ni kena sampuk. Jin Islam jadi asisten. Kau nak bayar apa dengan dia ni? Duit dia tak pakai. Nak rasuah apa? Bagi duit katah? Nak bagi makan? Nak bagi apa? Tak ada. Sebab tu jin yang duduk pada bomoh, majoritinya jin kafir yang syirik. Dia tolong, memang dia tak nak upah, tapi dia nak orang buat syirik. Dia minta lah ayam hitam lah, kemian lah, itulah ini. Dia pun bukan nak benda tu pun, semut makan. Tapi dia nak kita taat dan ikut arahan dia. Jadi bomoh lah ejen-ejen syaitan yang boleh sampai kepada masyarakat. Tapi dia tipu. Dia suruh tok bomoh ni pakai serban besar, pegang tasbih sikit, zikir banyak-banyak sikit. Menurun. Ana Datuk Laksamana Hantuah. Tiba-tiba jadi hantuah pula. Kejap lagi saya pernah jumpa Tan Sri P. Ramlee pun ada. Apa Tan Sri P. Ramlee penyanyi, bila nak mengubat orang? Kalau doktor pakar masuk dalam badan tu lain cerita juga. P. Ramlee masuk. Kawan ni sakit perut. Takkan P. Ramlee boleh ubat sakit perut? Lagi satu P. Ramlee ke yang masuk tu? P. Ramlee dah dalam barzah. Setan. Nipu. Saya pun lupa lah nak suruh nyanyi lagu apa. Lagu P. Ramlee kan. Mana tahu suara dia betul-betul je kata. Banyak nipu tuan-tuan. Kadang-kadang jadi Syekh Abdul Qadir Jalani. Tu nama selalu kena jual lah tu. Syekh tu Syekh bagus ulama. Ada satu kes, dia menyerap masuk, dia jadi Syekh Abdul Qadir. Kawan ni cakap Arab, tak tahu. Syekh Arab, tak tahu cakap Arab. Tolong cakap Melayu. Amboi. Apa ni? Jangan main-main lah benda macam ni. Esok anda kena belit. Ustaz, tapi dia baca Quran Ustaz. Dia baca zikir pada Allah Ta'ala. Takkan syaitan mari? Apa tak mari? Kita ada kereta. Kereta tu halal kita beli. Kereta tu tak najis. Sah kereta tu kereta kita. Tapi kita boleh pakai untuk kebaikan, betul tak? Pergi masjid, pergi kerja tu. Tapi kita nak pergi merompak pakai kereta tu boleh tak? Boleh juga. Kereta tu salah tak? Kereta tu tak salah. Kita cipta pisau. Orang cipta pisau untuk apa? Bantu kerja tu. Potong bawang, potong ikan, potong sayur. Tapi pisau tu boleh tak tikam orang? Nak bagi faham ni? Boleh kan? Salah pisau tu ke? Quran bukan untuk menyihir orang. Untuk you baca, you beramal soleh, tapi you guna untuk hilang, untuk bukan salah Quran tu. Itu je.
Benda yang baik anda buat untuk jadi tak baik, syaitan bagi, bukan Tuhan yang bagi. Quran tu tak ada apa-apa. Quran tu tak ada boleh buat awak kasyal ke hilang ke, tapi syaitan yang bagi. Anda zikir 10,000 kali malam-malam, duduk kat tengah busut, la ilaha illallah, la ilaha, tengah-tengah gua. Syaitan pun tengok geleng kepala, betul orang zikir kat masjid, ikut juga cakap aku. Tengah-tengah hutan ni lah kau berzikir. Dan zikir bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana nak apa? Nak ilmu kebal, nak tu, maka awak dapatlah. Macam guna kereta untuk pergi mencuri lah. Sampailah tujuan tu. Tapi bukan salah kereta tu. Ayat Quran tak salah. You pakai untuk apa? Niat dah terpesong, Allah dah marah. Allah marah. Kau pakai ayat aku dengan tujuan untuk mensihir orang. Murka Allah Ta'ala. Dari syaitan suka, syaitan pun tolong. Syaitan yang tolong, bukan Tuhan yang tolong. Dia pula ingat dia dah zikir banyak-banyak sampai berbuih kat tengah busuk tu, tiba-tiba dia boleh nampak, dia boleh kasyaf lah, dia boleh terbang lah. Dia ingat Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah ya Allah, lepas aku zikir kat hang, aku dapat terbang. Syaitan angkat dia. Allah dah tak pandang dia pasal hang beribadat, bukan kerana aku. Nampak dia main. Jadi Tok Bomoh ni pun kena tipu juga. Dia ingat, oh ni malaikat tolong angkat aku terbang, jin Islam tolong aku. Mana dah. Imam Syafi'i boleh buat macam ni tak? Imam mazhab ada tak boleh cerita macam ni? Scan orang ni. Oh, kat Johor sakit tulang tak apa, back in 3,000, malangkan kumai, terbang. Ada Imam mazhab buat macam ni? Ada Rasulullah buat macam ni? Ada seorang Nabi tak buat macam ni? Tak ada. Perubatan jarak jauh, ada tak Nabi buat? Ada tak? Bagi saya seorang Nabi buat. Ada 124,000 Nabi pernah berubat jarak jauh. Jangan don't play with me. Don't talk nonsense. Tak ada. Imam Bukhari, Imam Hadis, seorang pun tak buat macam ni. Alih-alih satu orang belajar tak tahu mana alif bata lebih kurang, main bola petang-petang, gudang garam 3 kotak sehari, pakai seluar pendek, boleh scan dari jauh, pergi dah. Memang boleh scan, tu syaitan bagi scanner. Dia cakap Tuhan bagi. Pasal apa? Dia cakap dia amal zikir ni. Itu semua permainan. Kadang-kadang orang sekarang dia dah tak pakai kemian dah pasal orang tahu syirik. Bomoh pakai tasbih sekarang. Pakai serabal, lilit lebih kurang besar, tasbih besar-besar. Orang duk panggil ustaz juga. Itu photostat, bukan ustaz. Duit berapa? Masuk bawah sejadah. Kes teruk sikit 800.5. Bukan dia cakap, assistant cakap. Ni kalau macam ni saka ni dia kena 800 lebih. Berobat cucu kembung 200.5 macam tu lah. Kembung juga cucu tu, bukan hilang pun. Dia inilah masalah baru. Dah nak habis waktu, kita kena berhenti. Siapa bawa pen dengan kertas? Ada. Akak seorang bawa. Kadang-kadang kita terbangun tengah malam, tak tahu siapa kacau. Kadang-kadang suami kacau, kadang-kadang cucu kacau, kadang-kadang terjaga. Tak tahu kenapa, mimpi baik ke, mimpi tak baik ke. Maka Nabi ajar kita dalam hadis Bukhari, bangun, jangan baring, duduk. Duduk kejap, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sambung lepas tu, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia terbalik sikit dengan yang kita baca lepas sembahyang. Lepas sembahyang kita subhanallah dulu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, betul. Tapi yang ni alhamdulillah dulu. Sama je yang lain. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. 3 tu. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tu satu. Nabi cakap lepas tu minta ampun. Minta ampun ni bacaan dia apa? Astaghfirullahalazim.
Ataupun ya Allah ampunkanlah aku, mintalah 2-3 kali. Atau Nabi cakap apa sahaja doa yang kita nak doa, kerana itu tempatnya tak ditolak, tempat yang sangat mustajab makbul doa. Minta ampun, doa apa yang kita nak doa. Kemudian Nabi cakap kalau kita rajinlah, kalau kalian bangun dan ambil wuduk dan semayang, maka semayang itu diterima. Dia ada endorsement Nabi. Doa makbul, semayang terima. Cuma kita datang melelong lah tuan-tuan pukul 3. Tak mampu semayang, jangan tinggal doa tu. Tak mampu doa tu, jangan tinggal zikir yang mula tu. Dia ada 3 benda boleh buat, tapi dia elok sekali, tapi boleh 3. Zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Lepas tu doa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa lah apa-apa, ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku, panjangkanlah usiaku, keluargaku, apa semua. Lepas tu kalau rajin boleh ambil wuduk, solat diterima, doa tadi makbul. Hadis Bukhari. Buat dulu yang ni. Nanti bulan depan kita bagi, habis-habis kuliah saya bagi 1 tips lah. Pasal orang ni suka beramal. Jadi saya tinggalkan 1 minit 2 untuk amalan-amalan yang mudah yang kita boleh buat hari-hari. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.